Baru-baru ini saya ada dapat satu mesej. Mesej ni dia ajak semayang. Cerita tentang semayang, bagus. Jadi kawan saya yang forward mesej ni pun, dia pun tak baca kan. Dia nampak cantik ni pun mesej kan. Dia panjangkanlah kepada kita. Bukanlah salah dia, bukan. Yang salah tu orang yang buat mesej tu. Mesej tu panjang. Tuan-tuan tengok muka surat belakang sekali. Tajuk dia surat cinta tentang solat. Dia cerita tentang semayang, nak bagi kita khusyuk. Memang baguslah. Baca ayat pertama cantik, sedap hati. Ayat kedua cantik, ayat ketiga cantik, 4, 5 macam itulah. Bila nak sampai tengah-tengah tu, dia ada cakap, bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai. Bayangkan tangan Allah melambai. Tangan Allah melambai ke depanmu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Tujuan dia supaya kita ni nak khusyuklah sembahyang. Tapi hak dia cerita tu bahaya. Dia kata tangan Allah melambai. Dia suruh bayang. Bila kita bayang, dia jadi makhluk. Mana boleh. Sebab Allah ni dia tak terkena rupa, tak terpengaruh dengan bentuk, dia tak ada warna, tak terpengaruh dengan arah, tak ada sempadan, tak ada tepi, tak duduk dalam gelap, tak duduk dalam cerah. Jadi orang yang dapat mesej ni, kalau betul dia kata baguslah ni, dia cuba bayangkan, takkah bahaya? Masa azan berkumandang tu, dia bayangkan tangan Allah. Bila bayang tangan, dah tentu ada bentuk, makhluk lah tu. Dah tentu ada warna, makhluk lah tu. Dah tentu ada rupa, dah tentu ada sempadan tepi dia tu. Dah tentu ada arah, dah tentu ada gelap, duduk dalam gelap ke dalam cerah ke, baru dia boleh bayang. Jadi bahaya. Yang dia duduk bayang tu bukan Allah lah tu. Mana boleh tangan Allah melambai pula kan? Dia suruh bayang pula tu. Ini tajsim lah, mujassimah. Bayangkan ketika engkau bertakbir, Allah melihatmu. Okey, Allah senyum untukmu. Kena bayang Allah senyum. Bila nak bayang Allah senyum, dah tentulah ada mulut, dah tentulah dia bayangkan bibir, dah tentulah dia bayangkan muka, baru boleh nampak senyum. Bila dia bayang macam tu, habis lah. Akidah dia masalah. Mana boleh Allah ada bentuk macam tu. Jadi bahaya. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu. Dia suruh bayang pula masa kita antara dua sujud semayang tu, bayangkan Allah di depan berdiri. Bila bayang di depan berdiri, dah tentulah makhluk lah tu. Kalau dia iktiqad betul yang di depan tu Allah, yang dia bayang tu, habislah. Dia sembah makhluk. Allah mana boleh berdiri di depan kita macam tu. Jadi bahaya. Dia bayangkan pula. Bila bayang, dah tentu ada rupa, ada bentuk, ada warna, ada arah, ada sempadan, ada gelap cerah. Dia rasa khusyuk dah, tapi takut dia khusyuk, dia sembah makhluk. Jadi pelajaran ni kita dah lalui dah. Bila kita terima mesej macam ni, kita boleh salin. Ni salah. Tapi yang bahayanya, mesej macam ni dia pergi ke telefon anak-anak kita. WhatsApp dia, WeChat dia, dengan apa, Telegram dia, dia masuk dalam tu. Anak kita cakap, betul lah, nak bagi rasa khusyuk semayang ni, kita kena bayang Tuhan diri depan kita, baru khusyuk, baru kita tak berani. Macam orang kata apa, komando perang lah. Bila kata polis duduk depan tu, kita tak berani lah, semayang pun khusyuk. Betul lah, kena bayang macam tu. Bila dia bayang betul depan dia, siap diri semua tu, salah. Akidah dia berbahaya lah. Berbahaya kepada akidah. Sebab itu ilmu ni kita kena belajar. Ilmu mengenal Tuhan ni kena juga. Kalau zaman dulu macam saya cerita hari tu, bila kata Syiah ke, Qadariyah ke, Jabariyah ke, Qadiani ke, anti hadis ke, liberal ke, plural ke, semua jauh-jauh. Dia tak main rumah kita. Mana kampung sebelah, mana Kuala Lumpur, mana Amerika Syarikat, semua jauh-jauh. Sekarang dia masuk dalam rumah kita, dalam bilik kita dia masuk melalui komputer, melalui telefon je. Jadi dalam keluarga itu tu kalau boleh ada seorang, ada seorang dia ada ilmu ni kan, bolehlah dia baca mesej, ni bahaya ni bapak belajar dulu ni, lain ni tak boleh. Ada seorang jadilah. Satu rumah ada satu orang dia ada ilmu-ilmu yang nak membenteras ni. Satu rumah kena ada satu orang ilmu kalam contohnya. Barulah kita boleh jaga keluarga kita kan. Sekarang nak masuk lah.
Pelajaran hari ini. Sebelum masuk yang fahaman Salafi Wahabi ini banyak aliran. Ada aliran yang kita kata Mujassimah tadi. Saya tengok dia ni orang Singapura. Tengok video dia, cara dia mengajar tu. Dia kata dalam Quran disebut tangan Allah. Maksudnya Allah ada tangan. Bila Allah kata dia ada tangan, dia ada tangan lah. Dia tunjuk tangan dia. Allah kata dia ada tangan lah. Habis lah. Dari segi akidah habis. Mana boleh Allah ada tangan, mana boleh. Kalau kita gaya tak sengaja tu tak apa. Tangan Allah, kita angkat tangan kita, tak sengaja tak apa, kita tak maksud. Tapi kita jaga jangan tiru lagi bagus. Ini tunjuk Allah kata dia ada tangan. Ini makhluk, mana boleh. Satu lagi. Pada 2/3 malam Allah turun ke langit dunia. Jadi masa tu kita eloklah nak semayang ke, nak doa ke, apa ke. Dia cakap macam tu tak apa, sebab memang ada hadis. Tapi dia tunjuk sungguh-sungguh. Dia ulang pula 2 kali. Ni bukan yang Singapura tadi, yang lain. Dia kata pada 2/3 malam Allah turun ke langit dunia. Nampak? Allah turun ke langit dunia. Masa tu eloklah kita buat amal ibadah. Mana boleh Allah turun macam tu? Allah dia tak terpengaruh dengan atas bawah. Kita belajar dulu kan. Mana ada terpengaruh atas bawah? Mana boleh naik turun? Naik turun ni makhluk. Allah dia tak terpengaruh dengan tu. Tu bahaya. Jadi golongan-golongan ni, Mujassimah tadi apa ni, dia banyak sekarang ni dalam Salafi Wahabi lah. Tapi bukan semua Salafi Wahabi tu faham macam tu. Ada menyerok. Jadi surat cinta tentang solat tadi, bila dah dapat ni, saya pun cari, rupanya dapat. Asalnya dalam bahasa Indonesia. Orang Indonesia tulis. Dan yang tulisan Indonesia tu dia tak ada macam ni. Dah ada orang tambah. Pengarang asal dia tak kata tangan Allah melambai, tak ada. Allah senyum, kena bayang Allah senyum, tak ada. Kemudian kena bayang Allah berdiri di depan kita. Yang tu tak ada. Rupanya dah bila tukar ke bahasa Melayu Malaysia ni, ada orang tambah. Siapa dia tambah tak tahu. Sama ada golongan Mujassimah kah, ataupun golongan Kristian kah, golongan mana kah. Kalau golongan Kristian pun boleh jadi juga. Sebab bagi dia Jesus Christ tu Tuhan kan? Dia nak tunjukkan supaya kita faham Tuhan boleh berdiri di depan kita. Jadi bila dia kata Jesus Christ boleh berdiri di depan kita, ada persamaan lah. Ni kalau kita belajar ilmu kalam semua ni, kita tolak. Kita Tuhan kami boleh berdiri di depan kami, Jesus Christ boleh berdiri di depan. Dia ada 2 kaki, boleh berdiri. Kita tak boleh. Allah mana boleh macam tu? Itu makhluk. Boleh jadilah. Tak tahulah siapa yang ubah suai mesej tu tadi. Lepas tu dia sebar banyak-banyak. Okay, pelajaran malam ini, hujah-hujah pihak yang menerima pula. Sebelum ni kita tengok ulama-ulama yang menolak, yang terima pula. Adapun golongan lain mengemukakan alasan dengan mengatakan bahawa yang ditakuti daripada ilmu kalam itu, kalau ada pun, ialah mengenai kata-kata jauhar dan arat. Istilah-istilah yang ganjil ini yang tidak diketahui oleh para sahabat, maka persoalannya dekat sahaja, kerana ilmu apapun juga telah diperbuat padanya istilah-istilah supaya mudah difahami seperti hadis, tafsir dan fiqh. Sebahagian ulama ni dia kata ilmu kalam ni kena tolak, sebab istilah-istilah yang dia gunakan tu istilah-istilah yang bid'ah, yang tak pernah dicontohkan oleh generasi terdahulu. Zaman Nabi Muhammad pun tak pernah sebut, zaman sahabat pun tak pernah sebut. Tiba-tiba kita wujud ilmu ni, kita guna macam-macam istilah baru. Dia bagi contoh itu jauhar dan arat. Tu kita belajar ni, jauhar dan arat ni. Zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat, mana ada sebut jauhar dan arat? Tak sebut. Jadi tak boleh. Jawab Imam Ghazali, memanglah mana-mana cabang ilmu pun, bila dia dah berdiri sebagai satu ilmu, dia ada istilah-istilah yang baru. Contoh dia ilmu hadis. Zaman Nabi Muhammad mana ada istilah-istilah hadis hasan li ghairihi, hadis li zatihi, hadis mursal, hadis mutawatir, hadis matruk. Macam-macam dalam hadis ni. Zaman sahabat, zaman Rasulullah tak ada. Tapi golongan menolak ni dia pakai pula. Kan? Istilah-istilah tu zaman Nabi tak ada. Zaman sahabat umum cakap tak ada lah. Sebab orang belum buat lagi ilmu menyaring hadis sebagai satu ilmu tersendiri. Sama juga ilmu baca Quran. Zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat, dia tak ada baris.
Tiba-tiba kita buat baris nak bagi orang senang baca. Mana takkan ada orang pula kata tak usah buat baris. Zaman Nabi tak ada, zaman sahabat tak ada, buang semua baris. Bila tak ada baris, kita nak baca macam mana? Bukan kata kita, ustaz-ustaz, ulama-ulama pun mungkin ada yang tak boleh baca, salah baca kan. Boleh jadi kan. Dalam keadaan bubuh baris pun ramai orang tak mau baca. Apatah lagi kita cabut, buang baris-baris semua kan. Sabdu-sabdu, titik semua buang, macam mana nak baca tu? Langsung tak boleh. Jadi ilmu hadis ni dia disusun kemudian sebab pada zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat belum ada keperluan. Bila sampai zaman kemudian orang kata ilmu hadis ini kena susun ni. Kalau tidak hadis bercampur, hadis yang salah, hadis yang betul, yang kuat, yang lemah semua. Masa tu baru diwujudkan istilah-istilah. Jadi bukan benda yang salah. Sama juga ilmu Al-Quran, pelajaran tajwid apa semua dengan tanda-tanda baris-baris semua. Zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat tu umum cakap tak ada lagi. Tapi sebab belum sampai lagi ketika dia. Zaman selepas itu dah sampai keperluan dia, orang pun mula letak tanda. Macam pembukuan Al-Quran. Zaman Nabi, Al-Quran dia tak kumpul satu buku. Semua berselera. Siapa nak tulis, tulis. Zaman Nabi pun tak suruh. Tak suruh. Bila sampai zaman Khalifah yang 4 ni barulah. Itu pun para sahabat berbeza pandangan. Kita nak bukukan Quran ni sebab ramai penghafal Quran mati syahid. Lama-kelamaan kalau kita tak buat buku, habis. Semua bakat lupa. Kamu tolong tulis, tolong buat. Sahabat, mana boleh, tak berani. Sebab Nabi pun tak suruh buat. Tiba-tiba kita nak buku Quran, mana boleh. Zaman Nabi belum sampai keperluan. Bila sampai zaman sahabat, ada keperluan, buat. Sebab itulah ada Al-Quran yang dibukukan. Jadi ilmu kalam ni pun sama. Zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat, istilah-istilah ni tak wujud lagi. Sebab ilmu kalam ni pun belum ada berdiri sendiri lagi. Tak perlu. Zaman tu tak perlu lagi. Zaman kemudian barulah perlu. Bila perlu, dia wujud istilah-istilah baru. Jadi bukan benda yang salah.